Okey, so sekarang kita nak tengok bukti yang seterusnya bahawa evolusi memang betul-betul berlaku. So hari ni kita nak tengok dekat ikan paus. Okey, so whale atau ikan paus ni adalah binatang yang sangat-sangat unik. Gila, sangat-sangat special lah. Sebab evolutionary biology propose yang sebenarnya ikan paus ni adalah binatang yang berkaki empat. Mammalian yang asalnya hidup dekat darat. So, macam mana pula binatang yang duduk dekat darat, lebih besar dia lebih kurang macam kancil ataupun badak air, lebih kurang macam tu, akhirnya boleh berubah menjadi ikan paus yang besar yang duduk dekat laut yang boleh stay as long as they can lah. So ini adalah satu benda yang sangat-sangat baffling. So kita nak tengok betul ke saintis punya teori ni ataupun kita memang mempunyai bukti yang kukuh untuk mengesahkan bahawa ianya adalah asalnya binatang darat. Okey, so benda yang paling simple yang kita boleh tengok ialah pertama sekali ialah ianya adalah mammals, mamalia. Ikan paus ni sangat-sangat pelik sebab dia mamalia dan dia kena buat function-function yang sama seperti mammals yang ada dekat kita pada hari ini. Okey, kita manusia kan. Okey, dia pertama sekali dia tak boleh stay lama dekat dalam laut. Dia kena duduk mentimbul dekat darat untuk hirup udara. So macam cerita Moby Dick tu kan, macam mana diorang buru ikan paus sebab ikan paus tak boleh stay lama dekat dalam laut. Nak tak nak dia kena keluar juga dan waktu tu lah diorang buru. But that's the another question lah. Okay, so lepas tu diorang juga berdarah panas, maknanya diorang kena stay warm, keep their body warm. Dan yang paling pelik sekali adalah dia kena menyusukan menyusukan anaknya sama macam mammals. So kau bayangkanlah betapa susahnya nak menyusukan anak dekat dalam laut ni, but they need to do that and it's happening sama macam mamalia yang ada pada hari ni. Okey, kemudian korang boleh tengok gambar rajah ni. Whale ni antara spesies yang paling menarik sebab kita boleh susun dia punya gambar rajah macam mana daripada dia berubah daripada Pekisetidae ni kepada ikan paus. Dan dia antara paling well preserved punya sampel yang kita ada, dan daripada situ kita boleh nampak macam mana perubahan daripada Pekisetidae kemudian jadi Ambulocetus, Remingtoncetus, Protectitus, Basilosaurus dan akhirnya jadilah whale. Bahkan daripada sudut structure of the anatomy, dia punya lambar punya skeleton sekalipun, tulang belakang dia pun, kita dapati yang whale ni berbeza daripada ikan-ikan yang lain. Ikan-ikan yang lain kan semuanya berenang macam ni. Dia ke kiri ke kanan, tapi kalau ikan paus ni dia berenang macam ni. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Pergerakan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah ni, yang ni sama macam apa yang berlaku dekat skeleton ataupun yang berlaku dekat binatang yang hidup empat kaki dekat darat. Macam contoh kata kita tengok dekat anjing. Sebab itulah kita boleh kata yang dia punya susu galur tu dekat lah dengan binatang yang empat kaki macam Pekisetidae ni. Lepas tu kalau korang tengok gambar rajah ni pula, korang akan dapati yang memang betul evolusi tu berlaku. Berlakunya pengecilan fungsi dekat kaki belakang tu makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Dan dia punya ekor juga kita dapati daripada structure of the bone yang kita tahu menunjukkan perubahan morfologi, karakteristik dekat dia punya bone tu, menunjukkan bone dia tu, tailbone dia tu makin lama makin muscular, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Yang ni kan sama macam kita tengok dekat ikan whale, ikan paus yang which is pergerakan ke depan dia banyak menggunakan ekor belakang. Dia tak pakai sirip kat kanan kat kiri tu. Ini menunjukkan yang muscular punya tail sangat-sangat penting untuk pembentukan ekor yang kuat, sama macam apa yang dipropose dekat dalam evolusi. Dan macam mana pula kita nak tahu yang memang dia datang daripada hidupan darat berubah menjadi hidupan laut? Dekat sinilah kita tengok kajian daripada isotope of oxygen yang ada dekat Ambulocetus dengan Pekisetidae ni. Kita dapati memang ada perubahan structure of the oxygen yang berlaku di mana Ambulocetus ni dia lebih nampak prefer makan makanan yang ada salt water. Oksigen salt water berlaku di situ. Maksudnya mereka dah mula duduk-duduk dekat belah-belah pantai dan diorang dah banyak play along dekat dalam laut dekat situ, dan makin lama mereka pun berubah menjadi ikan paus. Bahkan kajian dari sudut stratigrafi sekalipun, kita jumpa fosil dia pun dekat mana? Dekat hulu sungai. Nampak yang nak belah-belah masuk ke laut tu. Dan bukti yang lebih kuat bila kita tengok ikan paus yang ada pada hari ini, dia ada ekor belakang, kaki belakang, which is sangat-sangat pelik. Korang tengok ikan paus,
Ikan paus mana ada sirip belakang? Dia mana ada kaki kat belakang? Tak ada. Tapi kita still jumpa ada tulang dekat belakang tu which is tak function pun. Kita panggil sebagai vestigial femur. Korang boleh nampak memang ada pelvis, lepas tu ada femur kat situ. Ini memang sebiji macam kaki belakang tau. Tapi sebab oleh kerana ini dah tak digunakan, dia jadi satu vestigial organ. Jadi akhirnya dia hanya stay kat situ je. Sebab itulah kadang-kadang kita jumpa, kadang-kadang kita tak jumpa. Dia dah tak kerap lagi lah berlaku dekat dalam ikan paus. Kemudian kita tengok pula dekat dia punya sirip ni. Perasan tak? Macam aku pernah bagi tahu hari tu, dia ada pentadactyl limb, which is dia ada 5 jari macam kita, 5 jari. Tapi benda tu dah disekali kan, akhirnya dia dah tak jadi 5 jari dah. Dia punya makin yang belah jari yang tengah-tengah ni semuanya dah bergabung, akhirnya menjadi satu flipper sahaja. Tapi dia still structure of the fin tu, dia punya sirip tu still sama macam 5 jari yang ada dekat dalam mamalia yang kita nampak pada hari ni. Dan bagi akulah, bukti yang paling kukuh lagi lah nak menunjukkan yang betul whale ni mengalami evolution ialah genom. Bila kita check DNA yang ada, kita buat genome comparison antara whale dengan hidupan-hidupan yang ada dekat atas darat hari ni, cuba teka apa binatang yang paling dekat dengan whale. Ianya adalah badak air. So kan nampak kan, badak air kan sentiasa stay dekat bawah, dia boleh stay dekat dalam laut, dekat dalam air lama, dia boleh bernafas lama. Nah, dan kan badan gemuk kan, dia kan bentuk dia hampir-hampir dekat lah dengan whale, tapi still jauh berbeza lah. Tapi nak gambarkan dari sudut genome comparison pun kita dapati yes, ianya menunjukkan yang evolution happen dan ancestor of whale and hippopotamus ni adalah binatang yang sama. Kalau kita comparekan dengan lion ke, dengan zirafah ke, dengan orang hutan ke, tak jauh beza tak. Ini menunjukkan lagi bahawa yang evolusi berlaku dan whale tu antara bukti yang paling kukuh untuk menunjukkan yang evolution is a fact.